halus-halus sotong yang telah dibuang kulit dan dibersihkan. Kecil-kecil ya. Kita belah dua dulu sotong, baru diracik-racik kecil. Udang saiz L dalam 5 atau 6 ekor juga dipotong kecil-kecil. Untuk penyediaan seafood, selepas kita bersihkan, peras sedikit air limau nipis dalam air yang tenggelam dengan seafood tadi. Lepas tu kita gaul lebih kurang dalam 1 minit. Baru dibuang air limau tadi. Lepas tu cuci seperti biasa menggunakan air bersih. Cara ini selain daripada kita menyebabkan udang lebih segar, hilang bau hanyir dan juga membuatkan isi udang ataupun seafood kita lebih pejal. Selain daripada penggunaan seafood, kita juga perlukan sedikit sayuran yang memberi rasa dan warna. Dalam hari ini saya gunakan carrot. Sikit saja, lebih kurang dalam 2 inci. Potong kecil-kecil dan kita dadukan. Selain daripada carrot, kita juga boleh gunakan jagung ataupun jagung muda, isi jagung. Semua boleh ya, bergantung pada apa yang kita ada. Kita boleh varietikan sayur-sayuran ni. Kalau anak-anak suka brokoli, kita pun boleh letak brokoli juga. Tapi pastikan kita potong kecil-kecil. Ya. So, memandangkan ada hanya hari ni dalam peti ais saya semua ada carrot. Jadi sayurnya hanya satu salah, carrot sajalah ya. Potong kecil-kecil dalam saiz dadu yang orang kata lebih kecil daripada kita potong ubi kentang untuk buat. Kita dah ada warna oranye, kita dah ada seafood, kita dah ada sotong. Jadi kita perlukan ejen hijau dalam pancake kita ni. Jadi sayur yang saya nak guna hari ni, saya ada daun kucai. Bahagian yang keras tu potong buang dulu. Lepas tu baru kita potong dalam saiz lebih kurang 1 cm. Potong sampai habis. Kalau kawan-kawan ada daun bawang, boleh gunakan daun bawang ya. Manakala saya ada daun kucai, saya nak habiskan daun kucai dalam peti ais ini. Kalau daripada segi rasa, saya secara personal, saya lebih suka daun kucai untuk resipi ni. Sebab daun kucai tu dia ada bau dia dan tekstur dia tersendiri. Berbanding dengan daun bawang, dia rasa dia sedikit ada kelainan lah kalau bagi saya. Tapi terpulang ya, kita suka daun bawang, letak daun bawang. Kita suka daun kucai, letak daun kucai. Janji dia ada sedikit warna-warni lah dalam pancake kita. Masak ni senang je puan-puan. Apa yang kita suka, kita letak. Tak ada salah, tak ada betul. Itu bergantung pada selera kita sendiri. Jadi, bahan-bahan lain yang kita perlukan untuk buat seafood pancake ala Korea ni, kita perlukan sebiji telur. Telur tu saiz apa-apa pun boleh. Janji kita ada telur. Lepas tu secukup rasa. Dalam resipi ni saya tak gunakan garam ya. Saya cuma gunakan secukup rasa. Lebih kurang dalam 1 sudu teh lah. Sebab sudu yang saya guna ni sudu KFC. Dia agak kecil. Okey. Selain daripada telur dan secukup rasa. Kalau tuan-tuan tak suka secukup rasa. Letak saja garam dengan sedikit gula ya, untuk balancekan rasa. Kita juga perlukan lebih kurang setengah sudu teh serbuk lada hitam. Kalau tak ada serbuk lada hitam, serbuk lada putih pun boleh. Bergantung pada apa yang kita ada dekat dapur lah ya. Bahan yang seterusnya, kita perlukan 3 sudu makan tepung gandum ataupun dikenali sebagai tepung serbaguna. Dalam 3 sudu makan. Selain daripada tepung gandum atau tepung serbaguna, kita perlukan tepung jagung. Kuantiti tepung jagung dan tepung gandum sama banyak.
Bermakna dalam resepi ni kita perlukan 3 sudu tepung jagung. Okey. Tepung, kalau kita tak ada tepung jagung, kita boleh gantikan dengan tepung ubi kentang. Jangan letak tepung ubi ataupun tepung kanji sebab tekstur dia akan berlainan. Lepas tu kita letak sedikit air, letak sedikit-sedikit. Kita gaul sampai ke semuanya bergaul rata. Tak perlu banyak tepung sebab ini kan nama pancake, kita nak rasa seafood tu lebih banyak daripada rasa tepung. Kita perlukan ejen tepung ni hanya untuk semuanya bercampur sekata dan bila kita goreng, dia tidak, orang kata apa, tidak berderai. Okey. Gaul sebati, tak pekat sangat dan tak cair sangat. Lebih kurang macam yang saya buat ni lah. Kawan-kawan cuba perhatikan. Ini dah hampir siap dah. Kita just gaul betul-betul, pastikan semua bahan perasa kita, serbuk lada hitam, sebati dengan adunan. Seterusnya, kita panaskan minyak. Kalau boleh, cuba cari yang kuali lepeh ya, sebab senang kita nak handle. Saya gunakan kuali yang tidak melekat, agak mudah lah ya, letak sikit saja minyak. Bila minyak dah panas, baru kita mula menggoreng. Okey. Macam mana kita nak tahu minyak panas? Senang saja, kita cuma letak tapak tangan kita kat tengah-tengah kuali. Kalau jarak dia lebih kurang dalam 10 cm ke 20 cm daripada kuali, bila kita dah rasa bahang dia tu, bermakna kuali kita dah panas. Selain daripada test dengan tapak tangan kita, kita juga boleh gunakan lidi ataupun senduk kayu. Bila senduk kayu kita dah ada bubble-bubble kecil atau lidi tu ada bubble-bubble kecil, bermakna minyak kita dah ready untuk diguna. Daripada segi kawalan api jangan terlampau besar dan jangan terlampau kecil. Dia sederhana ke arah kecil. Sekarang kita boleh mula menggoreng ya kawan-kawan. Lebih kurang 1 sudu makan setiap adunan tu. Jangan letak rapat-rapat sangat sebab adunan dia lebih ke arah cair dan dia boleh, orang kata apa, boleh mengalir. Sedikit mengalir dalam kuali kita lah. Jadi pastikan ada jarak antara satu sama lain. Kita goreng pancake ni pun tidak lama ya. Setiap belah lebih kurang dalam 1 minit ke 1,5 minit. Lepas tu kita pusingkan dia, kita terbalikkan dia satu persatu. Okey. Perasan kan dia ada agak sedikit garing. Ni saya goreng lebih kurang dalam 1 minit. Okey. Kita buat sampai habis. Sekarang ni bau dia sangat wangi ya. Sebab bila dah daun kucai tu dengan adanya lada hitam, bila dia dah mula menggaring, bau dia sangat wangi. Okey. Dah hampir masak ya kawan-kawan. Perasan kan, kalau kita perasan minyak tu dah bubble-bubble pun dah mula menghalus. Dah semua pun dah cukup garing. Dah warna pun dah yang dikehendaki. Bolehlah kita angkat dan hidangkan bersama sos kegemaran. Saya suka sos cili padi. Itulah bagi saya bila makan dengan sos yang pedas, sangat memuaskan hati. Tapi terpulang kalau anak-anak mungkin pakai sos tomato ataupun sos cili biasa yang kita dah ada dekat rumah. Okey, terima kasih. Jangan lupa bagi saya like, subscribe